Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah di sini saya akan cuba berkongsikan serba sedikit perbincangan berkaitan dengan tajuk-tajuk yang terdapat dalam mata pelajaran Maharatul Quran bagi tingkatan 2, di mana untuk kali ini kita akan membincangkan tajuk yang pertama berdasarkan buku teks Maharatul Quran tingkatan 2, iaitu Ahkamul Mim As-Sakinah. Ahkamul Mim As-Sakinah. Apa maksud Ahkamul Mim As-Sakinah? Ahkamul Mim As-Sakinah ni bermaksud hukum hakam yang bersangkut paut atau yang mempunyai kaitan dengan Mim As-Sakinah. Okey. Apabila membicarakan tentang huruf mim mati, kita tidak dapat lari daripada membicarakan tentang 3 hukum yang terbit daripada hukum mim mati tadi. Itu yang pertama al-ikhfa'us syafawi, yang kedua al-idgham syafawi, dan yang ketiga adalah hukum al-izharus syafawi. Kalau kita perasan kat sini ketiga-tiga hukum tadi ada asy-syafawi, asy-syafawi, asy-syafawi. Sebenarnya asy-syafawi ni apa? Kita kena tahu kenapa bila sebut dia mim mati dia asy-syafawi, asy-syafawi, asy-syafawi. Dan adakah hukum nun mati ataupun yang lain-lain mati tu dinamakan asy-syafawi juga? Okey. Kita kena tahu bahawa dinamakan asy-syafawi ni li khurujil mim minasyafatain. Dinamakan syafawi tu disebabkan huruf mim tadi keluar daripada 2 bibir mulut. Okey, itu sebab dinamakan asy-syafawi. Itu maksudnya. Okey. Sebelum kita tengok dengan lebih detail tentang ketiga-tiga hukum tadi, kita mesti tahu, kita mesti kenal dulu apa itu mim as-sakinah. Ma huwa ta'rif mim as-sakinah? Ma huwa ta'rif al-mim as-sakinah? Apa itu mim as-sakinah? Okey, berdasarkan pada buku teks tingkatan 2 muka surat 2 ni, saya pecahkan pengertian mim sakinah pada 3, iaitu yang pertama, al-mim as-sakinatu hiya al-mimu al-khaliyatu min ayyil harakatis salasi waslan wa waqfan. Apa maksud dia? Maksud dia ialah mim yang kosong. Mim sakinah tu adalah mim yang kosong ataupun sunyi ataupun tidak ada harakat, yakni baris, sama ada baris atas, baris bawah maupun baris hadapan. Ketika mana? Ketika menyambungkan sesuatu bacaan ataupun memberhentikan satu-satu bacaan. Itu adalah ta'rif bagi mim sakinah. Yang kedua juga, wahya taqa'u fi halatai wasli wal waqfi fil ismi wal fi'li wal harfi. Maksud dia ialah ia terletak pada 2 keadaan, iaitu bersambung ataupun berhenti, sama ada pada isim, fa'il ataupun harf. Okey, dan yang ketiga, wa takunu mutawassitatu wa mutatarrifatu. Maksudnya apa? Ia juga mim sakinah tadilah berada di tengah ataupun dia berada di hujung satu-satu kalimah. Dia tidak ada pada awal kalimah. Maksudnya yang dikatakan mim mati tadi adalah mim yang berada di tengah kalimah ataupun di hujung kalimah. Okey. Jadi apa maksud ta'riful mim sakinah tadi? Mim sakinah adalah mim yang kosong, yang tak ada sebarang baris, sama ada baris atas, baris bawah ataupun baris hadapan. Ketika mana? Ketika kita menyambungkan ataupun memberhentikan sesuatu bacaan. Dan mim sakinah tadi adalah terletak pada keadaan sama ada kita menyambungkan sesuatu bacaan ataupun kita berhentikan bacaan pada kalimah isim, fa'il ataupun harf. Boleh rujuk pada muka surat 3 pada jadual yang warna oranye tu, di mana jadual tersebut menunjukkan contoh mim mati yang berada pada isim. Contohnya perkataan alhamdu, mim tadi adalah mim mati. Ataupun yang kedua, pada perkataan yang menunjukkan fa'il, faqad alimtah, mim tadi adalah mim
mim sakinah. Dan yang ketiga, dia menunjukkan mim tadi berada pada harf, pada huruf. Contohnya ayat yang diberikan am lam tunzirhum. Am lam. Am tu adalah harful istifham, lam tu harful nafi dan hum tu dhamir. Okey. Maksudnya yang diberi tumpuan kat situ adalah am dan lam. Mim kedua-dua mim adalah harful nafi wa harfu al-istifham. Dan yang keempat, fil harfi fi fawatifus sur, iaitu pada huruf juga, tetapi pada huruf yang berada di awal satu-satu surah. Contohnya yang diberi kat sini adalah alif lam mim sad. Jadi bila kita adjust satu-satu, sebab alif lam mim sad yang ditunjuk dalam ni adalah alif yang sebenarnya adalah alif lam ya fa. Lepas tu lam tadi, lam yang kita baca tadi tu sebenarnya adalah lam alif mim. Jadi lam alif mim ni, lam itulah, mim itulah yang dikatakan sebagai lam, sebagai mim sakinah. Okey, boleh faham? Alright. Seterusnya kita lihat pada muka surat 3, iaitu waqad uhturizat min ta'rifil mimi as-sakinatu ma yali. Apa maksudnya waqad uhturizat min ta'rifil mimi as-sakinatu ma yali? Maksudnya mim yang terkeluar. Sekarang kita nak bincang pula tentang mim yang terkeluar. Tadi kita dah tahu definisi apa pergantian pada mim sakinah. Sekarang kita nak tahu, adakah mim yang disebut kat bawah ni dinamakan mim sakinah ataupun mim yang bagaimana? Dikatakan mim yang terkeluar atau dikecualikan daripada dikenali atau didefinisikan sebagai mim as-sakinah. Okey. Untuk pengetahuan, ada 4 keadaan yang menunjukkan mim tadi bukanlah mim sakinah. Yang pertama adalah al-mimu musyaddadatu. Okey, mim yang bersabdu, mim yang bersyaddah. Itu summa qadha. Jadi dia bukanlah mim yang sakin, mim yang mati. Yang kedua adalah al-mimu mutaharrikah. Okey, yang ni jelaslah kepada kita, mim yang berbaris. Sedangkan tadi dalam definisi atau pengenalan pada mim sakinah sudah disebut bahawa mim sakinah itu adalah satu mim yang sunyi ataupun tidak mempunyai sebarang baris. Jadi kat sini innallaha yahkumu ma yurid. Contoh yang diberikan ni sudah tentunya terang benderang, jelas kepada kita, menunjukkan mim tadi bukan setakat sunyi. Kan? Dia memang ada dua kat situ. Mim tadi ada yang baris depan, ada yang baris atas. Jadi sunyi ke dia? Adakah kosong daripada baris? Tidak, maksudnya. Tidak, sebab dia ada satu baris depan, satu lagi baris atas. Innallaha yahkumu ma yurid. Jadi salahlah, dia tidak dinamakan sebagai mim yang sakin. Yang ketiga adalah al-mimus sakinah aslan. Wazala as-sukunu litakhallusi minal iltiqa'is sakinain. Okey, apa maksud dia? Mim mati asli. Mim tadi mati asli, tetapi ia dihilangkan pada keadaan apabila bertemu dua huruf yang mati. Okey, kita kena tengok contoh supaya kita faham. Contohnya tajri min tahtihimul anhar. Tahtihimul anhar. Okey, asal perkataan tahtihimu tadi, mim tadi adalah mati. Tahtihim. Tetapi apabila selepasnya terdapat hamzatul wasli, maka mim tadi perlu dihidupkan kerana asas kaedah menetapkan bahawa dua huruf yang mati tidak boleh berlaku dalam satu-satu keadaan. Jadi perlu dihidupkan salah satu, tahtihimul anhar. Jadi mim tadi tidak lagi termasuk dalam mim sakinah walaupun asalnya adalah mim yang mati. Dan yang keempat adalah al-mimus sakinatu al-'aridah fi halatil waqaf. Maksudnya mim mati yang mendatang. Disebabkan apa? Disebabkan kita mematikan sesuatu bacaan. Jadi innallaha azizun hakim. Kita berhenti sebab dia bukanlah dia mati asal. Disebabkan kita berhenti.
Kita matikan dia disebabkan kita memberhentikan bacaan. Tapi bila kita sambung, kita tak ada pun baca dia mati. Macam itulah maksud dia. Jadi keempat-empat keadaan tersebut menunjukkan mim yang tidak dikatakan sebagai mim yang sakin, mim yang mati. Seterusnya, bila kita dah kenal mim sakinah, kita dah tahu apa mim sakinah, bagaimana dikatakan mim sakinah, bagaimana mim yang tidak dikatakan sebagai mim sakinah, kita boleh masuk pada hukum yang pertama yang berkaitan dengan mim sakinah. Itu hukum apa? Yang pertama, kita akan lihat pada hukum al-ikhfa'us syafawi. Al-ikhfa'us syafawi dari segi bahasa, al-ikhfa' ni maksudnya as-sitru. Apa maksud as-sitru? Maksud as-sitru iaitu tersembunyi. Apa maksud yang dikatakan tersembunyi di sini? Maksud yang dikatakan tersembunyi ialah kita menyembunyikan huruf mim mati tadi ke dalam huruf ikhfa' syafawi. Okey, kita tengok apa hukum huruf ikhfa' tadi. Sebelum pada tu, al-ikhfa' syafawi. Ta'rif dia apa dia? An taqa'u harful ba' ba'dal mim as-sakinah. Ia berlaku apabila terletaknya huruf ba selepas mim mati. Okay, maksudnya mim mati tu selepas dia ada huruf ba. Contohnya kita akan tengok nanti. Okay, maksudnya bila ada mim mati dan selepasnya huruf ba, itu menunjukkan hukum al-ikhfa'us syafawi. Al-huruf dia tadi kita sebut dah, iaitu huruf al-ba. Yang seterusnya hukmul ikhfa'. Hukmul ikhfa'. Yaqra'u bi ikhfa'ul mim ma'al gunnah. Baca dengan dengung. Okey, al-ikhfa' ni perlu dibaca dengan dengung. Dan yang seterusnya sababul ikhfa'. Apa sebab dia dinamakan ikhfa'? Ittihadu al-mim wal ba' fil makhraji wa taqarrubuha fis sifatu fa'usirul idgham wal izhar fasuhilal ikhfa'. Apa maksud dia? Ittihada al-mim wal ba' fil makhraji wa taqarrubuhuma. Lepas tu ada kesilapan wa taqarrubuhuma fil sifat. Bergabung atau bercantum huruf mim mati tadi dengan ba dalam satu makhraj. Iaitu makhraj ba pun sifatnya ba pun makhraj dia di bibir mulut, mim pun di bibir mulut. Jadi dua huruf ni bercantum dalam satu keadaan dan sangat berdekatan pada sifatnya. Maka susah untuk kita baca secara idgham. Kita nak baca dengan idgham susah, izhar pun susah. Contoh okey. Maka untuk kita mudah adalah kita perlu mengikhfatkan. Kita perlu mengikhfatkan bacaan. Okey. Saya rasa kalau kita tengok pada contoh lagi dekatlah untuk kita faham. Itu contohnya ma lahum bihi min ilm. Ma lahum bihi. Kalau kita nak baca secara izhar contohnya ma lahum bihi. Hum bihi. Ma lahum bihi. Susah. Kan? Kalau kita nak idghamkan pula ma lahum bihi. Ma lahum. Macam mana tu? Ya. Jadi sukar untuk kita nak melantunkan bacaan tersebut disebabkan kedua-dua huruf tersebut mempunyai satu makhraj yang sama dan sifatnya hampir-hampir atau dekat antara satu sama lain. Jadi kaedah menetapkan bacaan yang paling sesuai adalah kita ikhfatkan dia. Yang seterusnya kaifiyatul nutqi bil ikhfa' syafawi. Bagaimana untuk kita menyebut dengan ikhfa' syafawi? Itu taqlilul i'timad ala makhrajil mim wa huwa syafatain ma'al gunnah bi miqdar harakatain. Taqlilul i'timad ala makhrajil mim wa huwa syafatain ma'al gunnah bi miqdari harakatain. Itu kita kena merenggangkan atau mengurangkan sedikit katupan makhraj huruf mim. Jadi kita renggangkan sedikit bibir mulut kita dan dua bibir beserta dengan dengung beserta dengan
kadar harakat dua harakat. Maksudnya kat sini kita perlu merenggangkan sedikit. Kita tak boleh merapatkan serapat-rapatnya. Kita kena renggangkan sedikit, kurangkan sedikit renggangan bibir antara dua bibir ni. Iaitu contohnya malahum bihi dengan kadar dua harakat. Itu kaifiatun nutqi, kaedah atau bagaimana cara untuk kita baca dengan ikhfa. Kita tak boleh i'timad. Kita renggangkan sedikit katupan kedua-dua bibir kita dengan berserta harakat yang ditetapkan kat sini adalah dua harakat. Okey. Seterusnya kita lihat pada muka surat 6. Farqu bainal ikhfa asy-syafawi wal iqlab. Okey, ada yang tanya, adakah dia sama? Adakah dia sama al-ikhfa asy-syafawi dan iqlab? Okey. Dia hampir sama. Tapi kita tengok perbezaan dia. Ada perbezaan dia iaitu kalau al-ikhfa asy-syafawi yakunu fil mimi al-asliyah, iaitu berlaku apabila terdapatnya mim yang asli. Contohnya falima yu'adzibukum bizunubikum. Falima yu'adzibukum bizunubikum. Okay, falima yu'adzibukum bizunubikum. Jadi kat situ falima yu'adzibukum, kum tu merupakan mim yang mati asal. Okay, dia bukan mati sebab mendatang ke tidak. Dia merupakan mim mati yang asal. Dan kalau tengok perbezaan dari sudut iqlab pula, yakunu fil mim maqlubah min nun as-sakinah. Iaitu iqlab ni berlaku apabila mim mati berubah daripada nun. Okey, maqlubah tu berubah, transform maksudnya. Berlaku apabila mim mati berubah daripada nun. Maksudnya dia bukanlah mim yang asal. Tidak. Dia merupakan asalnya nun. Ada pada sebutan, bukan, maksud saya dia adalah kalau kita tengok dalam contoh lain basabta, lain nun yang mati bertemu dengan ba. Okey, jadi kita ada, kalau perasan Rasam Osmani ada mim kecil kat atas tu. Jadi mim tersebut adalah mim yang telah ditransformkan daripada nun. Dia bila ada nun asal, nun dia jadi mim apabila bertemu dengan huruf ba. Jadi itu maksudnya iqlab. Kaedah dia sama bacaan dia macam ikhfa syafawi juga. Yang kedua, yakunu fi kalimatain. Berlaku ikhfa syafawi ni berlaku pada dua kalimah. Contohnya bal antum bashar, antum dengan bashar. Antum dan bashar. Dia berlaku hanya pada dua kalimah. Okey, dalam keadaan dua kalimah, tak berlaku dalam satu kalimah. Tapi al-iqlab yakunu fi kalimati wahidah atau kalimatain. Yakunu fi kalimatil wahidah atau kalimatain. Dia berlaku sama ada satu perkataan, satu kalimah ataupun pada dua kalimah. Contohnya izja'ala fikum anbiya. Okey, itu iqlab. Ataupun dalam dua kalimah mim ba'di. Okey, itu perbezaan. Tengok perbezaan dia ada dua, iaitu satu al-ikhfa syafawi berlaku disebabkan mim asalnya mati, tetapi iqlab berlaku apabila mim tadi berubah daripada nun. Okey. Yang kedua perbezaannya dari sudut berlaku pada dua kalimah pada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi berlaku dalam dua kalimah, manakala iqlab berlaku dalam satu kalimah ataupun dua kalimah. Alright. Seterusnya kita tengok pula kepada al-farqu bainal ikhfa asy-syafawi wal ikhfa al-haqiqi. Okey, apa perbezaan antara ikhfa asy-syafawi dan ikhfa hakiki? Ada ke tak beza dia? Okey. Kalau ingat kita dah belajar ikhfa syafawi. Bukan, kita dah belajar ikhfa hakiki pada
masa tingkatan 1. Jadi kena ulang kaji balik lah ikhfa hakiki apa dia semua tu. Kat sini kita just tengok pada sukatan tingkatan 2 kita, itu dia tengok beza antara ikhfa syafawi dan juga ikhfa hakiki. Okey, kita tengok ikhfa syafawi dan ikhfa hakiki. Okey, kita tengok al-ikhfa al-hakiki, iaitu yakunu al-ikhfa al-hakiki tuhzaf zatu harfil ikhfa al-hakiki kulluha fatabqa sifatuhu faqat wa hiya gunna. Yakunu al-ikhfa al-hakiki tuhzaf zatu harfil ikhfa al-hakiki kulluha fatabqa sifatuhu faqat wa hiya gunna. Apa maksud dia? Al-ikhfa al-hakiki ni, al-ikhfa al-hakiki ni dia dibuang semuanya zat huruf nun, dibuang semuanya zat huruf nun, yang tinggal adalah sifatnya sahaja, iaitu dengung. Okey, contohnya ialah min fadlihi. Kita dah tak ada, kita dah buang terus huruf nun. Al-ikhfa al-hakiki ni bermaksud nun mati bertemu dengan apa? Kena ulang kaji balik. Bertemu dengan ikhfa hakiki kalau ikutkan ada 15 huruf. Satu jazafat daka fasik dafazin syazin. Okey. Jadi apabila nun mati bertemu dengan 15 huruf, salah satu 15 huruf tadi, jadi dia perlu dibuangkan zat huruf nun. Tak ada dah kita baca min fadlihi. Min fadlihi, kita tak ada, nun tu dah tak ada. Dah tak ada dari segi zat dia, tak ada dah huruf nun. Tetapi sifat bagi huruf nun iaitu dengung tu masih ada. Min fadlihi, min fadlihi. Dia berbeza dengan al-ikhfa syafawi, di mana al-ikhfa syafawi la tahzaf zatu harfil ikhfa syafawi kulluha hatta yu'tamadu ala makhrajuhu qalilan. Hatta yu'tamadu ala makhrajuhu qalilan. La tahzaf zati harfil ikhfa syafawi. Apa maksudnya? Dia tidak dibuang huruf ikhfa syafawi tadi secara keseluruhannya. Maksudnya dia bukan buang terus huruf mim tadi. Huruf mim tadi dia tidak buang terus sehingga sebutan itu dikatupkan sedikit. Maksudnya masih ada. Kalau kita tengok contohnya fa'ahlaknahum bizulum. Mim tadi masih ada. Kita perlu katupkan lagi. Bagaimana untuk kita, maksudnya kita, masih ada makhraj dia berlaku di situ. Huruf mim tu masih ada walaupun sedikit, tak ada kita sebut terus fa'ahlaknahum bizulum, tak ada. Kita masih kita buang secara tidak kepada keseluruhan. Berbeza dengan nun tadi, kita buang secara keseluruhan. Tetapi apabila al-ikhfa syafawi la tahzaf zati harfil ikhfa syafawi kulluha. Okey, kita tidak buang secara sepenuhnya. Tapi kita ada merenggangkan sedikit sebutan pada katupan menyebut huruf mim tadi. Itu perbezaan antara ikhfa syafawi dan al-ikhfa. Okey. Seterusnya kita lihat daripada huruf pada hukum yang kedua, iaitu al-idgham syafawi. Sebelum tu, apa maksud al-idgham? Al-idgham dari segi bahasa, dari sudut lughah, al-idkhal. Apa maksud al-idkhal? Maksud al-idkhal adalah memasukkan. Apa yang dimaksudkan dengan memasukkan? Memasukkan di sini bermaksud kita memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Apa huruf yang pertama? Apa huruf yang kedua? Okey, huruf yang pertama tadi adalah mim mati. Ya, huruf yang kedua adalah kita tak nak tengoklah ni. Sekarang kita nak tengok al-idgham syafawi ni apa huruf dia. Okay. Sebelum pada tu kita kena kenal dulu. Kenal dulu at-ta'rif bagi al-idgham asy-syafawi. Okay. At-ta'rif. Ma huwa at-ta'rif al-idgham asy-syafawi? Huwa an taqa'u harful mim mutaharrikah ba'dal mim as-sakinah. An taqa'u harful mim al-mutaharrikah ba'dal mim as-sakinah. Maksudnya ia terletak, berlaku apabila terletaknya huruf mim berbaris selepas huruf
mim mati. Maksudnya yang mana dulu ni? Maksudnya mim dululah, mim mati dululah sebelum pada huruf mim yang berbaris. Berbaris mana tak kisah, dia tak sebut kat sini baris mana. Yang penting kita mesti tahu al-idgham asy-syafawi ni adalah huruf dia berlaku apabila mim mati, selepasnya ada huruf mim yang hidup, yang berbaris. Ya, okey, itu bermaksud idgham asy-syafawi. Okey. Berapa huruf ada? Kita nak tahu berapa huruf? Satu huruf saja. Dah dinyatakan dalam pengertian bagi al-idgham syafawi tadi. Mim mati bertemu dengan huruf mim. Of course lah, huruf dia adalah huruf mim. Alright. Seterusnya kita tengok sebab idgham. Sebab idgham apa dia? Li'iltiqa'i harfaini mutamathilain wa huma al-mim as-sakinah wal mutaharrikah. Apa maksud dia? Maksudnya bertemu dua huruf yang sama sifat dan makhrajnya. Mutamathilain ni maksudnya dia sama, dua-dua sifat dan makhraj dia sama. Okey? Sifat dan makhrajnya adalah benda yang sama. Adalah dari sifat yang sama, makhraj yang sama. Ya. Jadi dan makhraj iaitu mim dan mim berbaris, mim mati dan mim berbaris. Okey, saya ulang lagi. Li'iltiqa'i harfaini mutamathilain wa huma al-mim as-sakinah wal mutaharrikah. Bertemu dua huruf yang sama. Yang sama sifat dan makhrajnya iaitu apa dia? Iaitu mim sakinah, mim mati dan juga mim yang berbaris. Okey. Kat sini kalau tengok li'iltiqa harfain mutamathilain, kerana ada juga hukum idgham mutamathilain yang disebut kat sini sebagai contohnya ba bertemu dengan ba. Jadi huruf-huruf yang sama sifat dan makhraj bertemu dalam satu masa, dalam satu keadaan pun dinamakan mutamathilan juga. Tapi tak apa, kita tengok, kita fokus kepada mim mati dulu. Mim mati yang bertemu dengan mim berbaris, iaitu dinamakan sebagai al-idgham asy-syafawi. Okey. Sebab apa dinamakan dengan al-idgham asy-syafawi? Sumia bil idgham li idkhalil mim as-sakinah fi mutaharrikah. Dinamakannya kerana dimasukkan mim mati ke dalam mim yang berbaris. Itu sebab dinamakan sebagai al-idgham syafawi. Al-idgham maksudnya al-idkhal, memasukkan. Sebab apa dinamakan al-idgham asy-syafawi? Sebab sumia bil idgham li idkhal mim sakinah fi mutaharrikah. Kita memasukkan mim mati tadi ke dalam mim yang berbaris. Okey, contohnya saya rasa kalau kita tengok contoh lagi kita nampak. Contohnya lahum maghfirah. Kita tak baca lahum maghfirah. Kita masukkan mim mati tadi terus masuk kepada huruf mim yang berbaris tadi. Lahum maghfirah. Seolah macam satu mim je ada dekat situ. Ataupun fabima naqdihim mitha. Okey, itu bermaksud kita memasukkan mim mati ke dalam mim yang hidup. Seterusnya hukmu al-idgham. Hukmu al-idgham. Apa hukum idgham asy-syafawi ni? Wujubul gunnah bi miqdar harakatain. Wajib dibaca dengung. Wajib dibaca dengung dengan kadar 2 harakat. Jadi selesai. Kita boleh tengok contoh-contoh yang ada dalam surat 8. Contohnya lahum maghfirah. Fabima naqdihim mitsaqahum ilaikum mir rabbikum. Itu contoh-contoh yang kita boleh tengok yang dinamakan sebagai al-idgham asy-syafawi. Seterusnya dengan hukum yang ketiga iaitu al-izharu asy-syafawi. Al-izharu asy-syafawi. Ma makna al-izhar? Makna al-izhar fil lughah yakni al-bayan. Bahawa al-bayan itu jelas, terang, nyata. Apa maksud jelas, terang, nyata kat sini? Okey, kita nak tengoklah apa yang dimaksudkan jelas, terang, nyata. Sebelum tu kita kena tahu ta'rif dia dulu. Ta'rif al-izhar asy-syafawi itu apa? Kita kena tengok. Iaitu wa antaqa'u harful mim as-sakinah
ahadun hurufu al-izhar asy-syafawi. Iaitu berlaku al-izhar syafawi ni berlaku apabila selepas mim mati terdapat salah satu daripada huruf izhar syafawi. Okey, izhar yafawi. Saya salah enter tu. Izhar syafawi berlaku apabila selepas mim mati. Selepas mim mati maksudnya mim mati dulu. Terdapat salah satu daripada huruf izhar syafawi. Okey. Dia sebut kat sini salah satu, bermaksud lebih daripada satu lah huruf izhar syafawi ni. Kalau sebelum ni kita tengok ikhfa syafawi, huruf dia ba. Idgham syafawi, huruf dia mim. Kalau huruf untuk izhar asy-syafawi ni agak-agak huruf apa? Okey, hurufnya ialah 26 harfan. Adal ba'u wal mim, iaitu lebihan baki daripada huruf ba dan mim tadi. Dah al-ba ikhfa syafawi, al-mim idgham syafawi. Jadi al-izhar syafawi kita tolak dua, tinggal lagi 26 huruf. Yang baki tu adalah huruf al-izhar asy-syafawi, di mana apabila mim mati bertemu salah satu daripada huruf selain mim dan ba, itu adalah huruf-huruf al-izhar syafawi. Dinamakan maksudnya berlaku hukum izhar asy-syafawi. Izhar syafawi berlaku apabila mim mati bertemu selain huruf mim dan ba. Itu maksud secara ringkasnya, secara kesimpulannya. Okey, seterusnya kita tengok sebab idgham, sebab al-idgham. Sababul idgham iltiqa'u al-mim sakinah biharfin min hurufil izhar asy-syafawi as-sittatu wal 20 wa dhalika litaba'udi makhraj al-mim wa sifatuha 'anil huruf ba'daha. Apa dia cakap ni? Dia cakap bertemunya mim mati dengan salah satu daripada 26 huruf yang macam saya terangkan tadi. Okey. Kerana jauhnya tempat keluar huruf mim mati dan sifatnya dengan huruf selepasnya. Jadi disebabkan huruf yang 26 ni mempunyai sifat dan juga makhraj yang jauh antara mim mati dengan huruf-huruf tadi, maka perlu dibaca secara izhar, perlu dibaca secara jelas, terang atau nyata pada huruf mim tadi. Okey, maksudnya terjawablah kenapa maksud dia jelas, terang, nyata. Dimaksudkan jelas, terang, nyata ni bermaksud apabila bertemu mim mati dengan salah satu 26 huruf ni, kita perlu jelaskan huruf mim mati tadi. Kalau ikhfa tadi, kita baca ikhfa tadi, kita baca macam mana? Ikhfa tadi kita baca falima yu'adzibukum, macam tu. Yu'adzibukum, macam tu. Kalau idgham pula kita baca macam mana? Wa kam mim, macam tu. Ilaikum mim, macam tu kan? Okey, tapi kalau izhar pula kita perlu jelaskan huruf mim mati tersebut. Contohnya kuntum taz'umun, mim mati betul-betul solid, betul mim dia. Mim mati dia tu. Jadi tak ada dengung, tak ada kita masukkan sedikit ke, kita memang tutup mulut terus. Tutup terus rapat-rapat mim tadi, menunjukkan mim mati yang solid, betul-betul matilah tu. Okey, sebab tu dinamakan izhar, jelas, terang ataupun nyata. Okey, boleh teruskan. Seterusnya kita tengok pula sababul tasmiyah. Sababul tasmiyah dia apa dia? Sumia izharan li izharil mim as-sakinah inda iltaqaiha biharfi min hurufil izhar asy-syafawi. Sumia izharan li izharil mim as-sakinah inda iltiqaiha biharfu min hurufil izhar asy-syafawi. Apa maksud dia? Sababut tasmiyah dia dinamakan izhar syafawi kerana dinyatakan atau dijelaskan sebutan mim mati apabila bertemu salah satu daripada 26 huruf. Macam saya terangkan tadi lah. Maksudnya bila salah satu mim mati tadi bertemu dengan salah satu daripada 26 huruf ni, mim tadi perlu dinyatakan mati dia tu, betul-betul mati tanpa sebarang dengung. Itu maksudnya.
itu dinamakan sebagai nyata, jelas lagi, terang. Dan yang terakhir adalah hukmu al-idgham. Hukmu idgham. Apa hukum idgham? Al-hukmu al-izhar kat sini ya. Hukmu al-izhar, wujub izhar al-mim as-sakinah. Wujub izhar al-mim as-sakinah. Wujub izhar al-mim as-sakinah iaitu wajib dinyatakan sebutan huruf mim mati itu secara terang, betul-betul terang, tak ada sebarang dengung. Okey. Jadi itu sahaja yang perlu anda tahu berkaitan dengan tiga hukum tadi, iaitu kita telah pun selesai membincangkan tajuk yang pertama daripada buku teks Maharatul Quran tingkatan 2, iaitu berkaitan dengan Ahkamul Mim As-Sakinah. Diharap video ini dapat memberi sedikit sebanyak kefahaman dan membantu para pelajar dalam memahami hukum-hukum mim sakinah dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya berdasarkan pada slide-slide yang disediakan. Apa yang kurang adalah daripada kelemahan diri saya sendiri, dan yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kalam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أنا لما شفتك يا حبيبي صاد عينيا، حسيت كأني ملكت كل الدنيا ديا. نظرة عينيك هزت مشاعري، خدتني ليك وأنا بين إيديك.